Negeri Sembilan sangat terkenal dengan pelbagai sejarah-sejarah silam sejak zaman Yang Tuan Anta di mana banyak berlaku pertempuran dengan pihak British. Kini Negeri Sembilan sangat terkenal dengan pusat pelancongan di tepi pantai. Namun di sebalik keseronokan para pelancong, mereka juga sering berhadapan dengan banyak peristiwa seram. Di sini admin senaraikan 5 tempat paling berhantu di Negeri Sembilan. Tahniah Luqman Hakim, anda telah memenangi giveaway duit. Sila DM Instagram Top 5 Malaysia untuk tuntutan hadiah. Sekiranya anda menyukai konten-konten yang menceritakan fakta menarik dan pelik yang terdapat di seluruh dunia, boleh subscribe pada channel Prof Tau. Admin juga sangat suka dengan cara penyampaian channel ini yang sangat santai dan mudah difaham. Antara video menarik pada channel Prof Tau adalah 5 tempat pelik graviti bumi tidak berfungsi dan air yang memancut melawan arah permukaan. Apa yang lebih unik? Pengunjung di situ juga dapat berdiri secara condong, yang mana tak dapat dilakukan sebelum ini. Jom tekan link di bawah untuk subscribe pada channel Prof Tau. Nombor 5. Gunung Besar Hantu. Gunung Besar Hantu atau nama lainnya Gerbang Titi Wangsa merupakan gunung tertinggi di Negeri Sembilan dengan ketinggian 1462 meter dan gunung ini terletak di Mukim Kenaboi Jelebu, Negeri Sembilan, berhampiran dengan sempadan Negeri Pahang. Semasa di zaman darurat, pihak komunis dipercayai telah menggunakan laluan tikus di kaki gunung tersebut bagi menyusup masuk ke Negeri Sembilan dan Pahang. Nama gunung ini iaitu Gunung Besar Hantu sudah cukup untuk memberi rasa seram kepada pengunjung. Nama Gunung Besar Hantu lahir daripada kepercayaan perkampungan orang asli yang tinggal di kaki gunung ini, di mana mereka mempercayai bahawa gunung tersebut didiami hantu dan jin. Pada tahun 2019, seorang pendaki dari Seri Kembangan Selangor telah meninggal dunia ketika mengikuti aktiviti mendaki di Gunung Besar Hantu dan mangsa adalah Rashid Harun berumur 52 tahun telah dilaporkan pengsan semasa melakukan aktiviti berkenaan jam 1.50 petang pada hari yang sama. Namun pada pukul 2.40 petang, mangsa didapati telah meninggal dunia dan jenazah dibawa turun ke Hospital Jelebu. Terdapat kisah seram pada blog fiksyen Shasha bahawa seorang wanita pernah berkongsi pengalaman seramnya ketika mengikuti rombongan mendaki Gunung Besar Hantu bersama rakan-rakan sekerja. Kejadian berlaku ketika penulis sedang duduk berehat di kem orkid sekitar gunung itu dan kem orkid dikatakan sangatlah cantik dan dipenuhi dengan orkid liar. Penulis bersama kumpulan pendaki yang lain berhenti seketika di situ untuk berehat selepas 6 jam mendaki. Dan menurut Malim Gunung, puncak gunung ini terletak lebih kurang 2 jam lagi daripada kem orkid itu. Jadi sesiapa yang ingin ke puncak gunung boleh bersama-sama gerak selepas makan tengah hari dan siapa yang tidak mahu boleh tinggal berehat di situ sahaja. Penulis mengambil keputusan untuk tinggal berehat kerana dia sudah terlalu penat untuk meneruskan perjalanan ke atas. Dan salah seorang maling gunung tinggal bersamanya di kem orkid manakala yang lain terus mendaki untuk ke puncak. Kemudian penulis bersama maling gunung berehat dan melelapkan mata di kem orkid tersebut. Baru sahaja penulis hendak melelapkan matanya, tiba-tiba ada angin yang sangat kuat datang dan menolak kain yang dijadikan penutup matanya. Dan yang lebih menyeramkan, penulis juga terasa seperti ada jari yang menepis kain tersebut. Kemudian mereka juga menghidu bau yang sangat busuk di sekitar kem tersebut. Dan penulis juga terasa seperti ada benda yang mengikutnya di sebelah sepanjang perjalanannya turun dari gunung itu. Namun dia tidak berani menoleh dan hanya melajukan pergerakan. Kemudian dalam pukul 3 pagi penulis tiba di rumah dan menurutnya dia dapat merasakan keadaan di sekitar rumahnya terdengar seperti suasana hutan. Walaupun sebenarnya kawasan perumahannya itu memang tiada hutan di sekeliling. Nombor 4. Palm Mall. Palm Mall yang terletak di Kemayan Square Seremban merupakan sebuah pusat beli belah gaya hidup terbesar di Seremban dengan keluasan 450,000 kaki persegi dan terdiri daripada 187 penyewa runcit dan kedai makan. Bangunan Palm Mall itu pada asalnya merupakan sebuah bangunan tinggal yang telah diubah suai dan dimajukan oleh sebuah syarikat baru. Bangunan asal shopping kompleks ini telah terbiar sekitar 10 hingga 13 tahun sebelum ia dimajukan semula
pada tahun 2014. Palm Mall ini seumpama Paradigm Mall di Johor Bahru, di mana mall di Johor itu juga telah terbiar sekitar 20 tahun dan telah dibangunkan semula sebagai mall baru. Ada yang mengatakan bahawa bangunan lama shopping kompleks Palm Mall ini pernah mempunyai peristiwa yang seram di mana ada mangsa yang pernah mati dibunuh dan dirogol. Pernah tular suatu ketika dahulu berkenaan cerita seram di mana tandas di dalam shopping kompleks ini memang tidak diletakkan cermin kerana pada waktu malam, kerana ramai menjadi mangsa diganggu oleh makhluk gaib yang muncul di cermin tandas tersebut. Sebelum ini, pihak pengurusan memang pernah meletakkan cermin di toilet shopping kompleks tersebut. Namun, cermin yang dipasangkan akan sentiasa pecah tanpa sebab dan ramai yang terkena gangguan melalui cermin tersebut. Okey, zinki boleh guna, tapi cermin ni tak ada. Pada tahun 2020, terdapat komen pada video Adam SPX di mana seorang yang pernah bekerja di mall ini pada tahun 2014 dan telah merasai sendiri gangguan di panggung wayang mall ini di mana dia merasakan seperti rambutnya diusik dan kakinya seperti disentuh-sentuh. Benar ataupun tidak, namun itulah kisah seram yang telah diceritakan di pusat beli belah ini. Nombor 3, Jalan Lama Bukit Putus. Siasatan berhubung kes penemuan mayat wanita di dalam gaung di kilometer 14 Jalan Bukit Putus, Paroi di Seremban. Kisah mengenai Bukit Putus sememangnya cukup popular dalam kalangan penduduk Negeri Sembilan, terutamanya bagi pengguna jalan raya yang mahu menuju ke Kuala Pilah dari Seremban. Penduduk tempatan sering menggelar laluan itu sebagai Jalan Ular kerana mempunyai 32 selekor pada jalan tersebut. Jalan lama Bukit Putus ini dikatakan agak sempit dan gelap pada waktu malam menyebabkan tidak ramai orang berani melalui jalan itu. Jalan lama Bukit Putus ini telah dibuka sejak tahun 1920-an dan sebelum ini ia merupakan tempat pertempuran Yam Tuan Antah dan tentera Inggeris dalam peperangan yang berlaku pada 25 November 1875. Dalam erti kata lain, Bukit Putus telah menjadi pencetus semangat kepada rakyat Negeri Sembilan untuk bangkit menentang penjajahan British. Antara kisah seram yang diceritakan oleh penduduk setempat di Jalan Bukit Putus ini adalah penampakan nenek tua sedang berjalan di tepi jalan pada waktu tengah malam. Kereta berasa berat sewaktu melalui jalan di sini dan kejadian-kejadian ini bukan sahaja berlaku pada waktu malam namun waktu siang juga sering diganggu. Selain itu, terdapat sebuah dokumentari kisah seram oleh TV3 untuk segmen Detik 12 Malam dan pada dokumentari ini, seorang penduduk setempat telah ditemu ramah di mana pada sekitar tahun 2002, terdapat seorang pendaki Gunung Angsi yang sesat pada pukul 2 pagi dan mereka yang merupakan unit pertahanan awam telah membuat kem di bawah gunung itu dan ketika dalam perjalanan ke kem tersebut, dia telah mengalami pengalaman seram yang sukar untuk dilupakan. Balik, saya ada terperasan lah. Ada satu makhluk tu tinggi, saya tersuluh untuk confirmation apa benda, saya tengok dia, saya suluh balik, mata dia merah, tinggi, warna hitam besar. Oh. Aha. Tu pengalaman saya lah. Berapa tinggi makhluk tu? Oh, saya rasa dalam 13 kaki dia kot. 13 ke 14 kaki. Tinggi. Bukan tinggi bumbung ni? Yes. Cuma saya just macam tak sengaja tersuluh. Jadi untuk confirmkan tu, saya suluh balik, baru saya nampak dia. Dia tak marah pula? Dia tak ada lah, cuma dia duduk situ lah. Muka dia tu macam mana? Ataupun hanya memang gelap? Memang gelap. Saya cuma nampak mata dia dengan ketinggian dia je. Selain itu, seorang YouTuber paranormal iaitu Mr. Zam juga pernah ditemu ramah oleh TV3 tentang pengalaman seramnya di Jalan Bukit Putus ini. Di mana sewaktu dia sedang dalam perjalanan ke laluan ini, dia telah perasan papan tanda selamat datang ke Kuala Pilah. Namun perkataan itu bertukar kepada Kuala Pilahi. Selamat datang ke Kuala Pilah. Di waktu malam, dia bertukar menjadi selamat datang ke Kuala Pilahi. Bermaksud di belakang huruf H tu adalah huruf I. I tu sebenarnya pocong. Oh, ya ke? Pocong, dan banyak pemandu mendakwa nampak benda ni. So, sebab itu membuat saya terpanggil lah datang sini. Selain itu, terdapat kejadian yang lebih menyeramkan dialami oleh Mr. Zam apabila dia berjaya menangkap gambar makhluk seram di Jalan Bukit Putus ini. Kejadian bermula pada waktu petang bersama dua orang lagi sahabatnya. Kemudian terdapat sebuah kereta datang menghampiri mereka.
dan matanya sedang melihat di belakang mereka. Kemudian pemandu itu tiba-tiba terus mengundurkan kenderaan dan segera beredar dari situ, dan Mr. Zam terdetik untuk mengambil gambar secepat mungkin di kawasan tersebut. Terdetik lah, lebih baik aku ambil foto lah. Tiba-tiba saya terasa macam tu. Lepas tu masa saya ambil laju lah. Lepas saya dah snack gambar semua, bila saya tengok balik, di seat belakang dia ada satu makhluk tu. Wajah yang macam bentuk tak bentuk lah, ngeri sangat dah. Siap ada mata merah, tak pasti yang belakang tu. Sebenarnya dalam kereta tu ada berapa orang? Seorang je. Seorang je? Seorang je. Adakah benda yang masa dia sebelum kelam kabut dia nampak kat belakang kami tu, adakah benda tu sekarang follow dia balik? Adakah makhluk tu follow dia balik? Okey, ni kereta tu. So nampak ni seat kan? So di belakang seat. Tu. Tengok dia punya muka dia. Badan tak nampak lah, ni wajah je nampak. Mesti ada mata tu. Ini daripada satu gambar ke atau setiap gambar yang dia ambil? Satu je. Salah satu gambar. Satu gambar yang saya ambil. Itulah antara kisah seram yang berlaku di Jalan Bukit Putus ini. Nombor 2. Hotel Mayang Sari. Hotel Mayang Sari terletak di sebelah jalan pantai di Port Dickson dan hotel ini sangat terkenal dengan pelbagai kisah seram. Hotel Mayang Sari ini pada awalnya telah dimiliki oleh seorang jutawan Indonesia dan nama asal Mayang Sari ini dahulu sebenarnya adalah Grand Royal. Selepas bertukar pemilik, namanya berubah menjadi Mayang Sari. Antara kisah seram di sini adalah kisah bilik 703. Kisah ini telah dikongsikan oleh seorang penulis yang menggelarkan dirinya sebagai Aben, dan setibanya sahaja di bilik tersebut, Aben sekeluarga terkejut melihat keadaan bilik yang sangat kotor. Namun mereka cuba mengabaikan dan membaca sedikit ayat pelindung sebelum masuk. Aben juga berkongsi bahawa dia sekeluarga perasan akan kejadian aneh di mana beberapa bilik yang perlu dilaluinya sebelum masuk ke bilik 703 itu terbuka pintu dengan sendirinya walaupun tiada orang di dalam bilik-bilik tersebut. Ibu kepada Aben yang ingin sembahyang di dalam bilik juga meluahkan yang dia tidak boleh solat di dalam bilik kerana dia merasakan seperti ada sesuatu yang memerhatikannya ketika sembahyang. Selain itu, Aben juga diganggu dengan bunyi seperti benda diseret di tingkat atas, bunyi sinki dapur dibuka dan orang berpakaian putih di toilet hotel. Selain itu, terdapat sebuah eksplorasi yang telah dilakukan oleh Loy Ahmad dan dia berjaya merakam penampakan aneh di Hotel Mayang Sari ini. Allahu Akbar. Woi, bang. Allahu Akbar. Subhanallah. Aden. Allahu Akbar. Aden, lagi. Nombor 1. Hutan Lipo Ulu Bendul. Antara tempat pelancongan menarik di Negeri Sembilan ialah Hutan Lipo Ulu Bendul yang terletak di daerah Kuala Pilah, dan kawasan hutan ini dilengkapi kolam mandi untuk pelbagai peringkat umur. Hutan Lipo Ulu Bendul ini telah ditemui seawal tahun 1917 oleh seorang ahli kuat agama dan ahli perubatan Islam yang disegani, iaitu Tuan Tulis Ismail. Walaupun ia menjadi tempat tarikan bagi pelancong, hutan ini tetap menyimpan 1001 misteri yang menyeramkan. Sebelum ini, sebuah tragedi menyayat hati pernah menimpa sebuah keluarga apabila ketiga-tiga anaknya mati lemas dibawa arus deras ketika mandi sungai bersama keluarga mereka di hutan Lipo Ulu Bendul. Bapa dan seorang kenalan wanita yang bersama mereka pada ketika itu turut dihanyut arus deras, namun diselamatkan oleh orang ramai yang berada di kawasan tersebut. Selain itu, ada juga cerita di mana pengunjung yang menetap di chalet hutan Lipo Ulu Bendul ini pernah diganggu. Selain itu, mereka yang masuk ke dalam hutan ini juga kadangkala terlihat kelibat lelaki berjubah putih atau perempuan berpakaian serba putih. Kemudian pada Oktober 2011, terdapat tim paranormal yang pernah menjalankan ekspedisi di sini dan telah berjaya menangkap entiti misteri berhampiran tandas gazebo hutan ini. Ada juga kisah di mana kru paranormal dikejutkan apabila dahan di bahagian sebelah pokok besar di situ bergoyang seolah-olah ada binatang yang sedang bergayut sedangkan tiada apa di situ.
Itu sahaja video pada hari ini. Jom komen antara kelima-lima tempat yang admin senaraikan yang manakah paling seram, dan komen juga pengalaman seram anda di Negeri Sembilan. Komen terbaik akan admin pilih sebagai pemenang giveaway duit. Sekiranya anda menyukai konten-konten yang menceritakan fakta menarik dan pelik yang terdapat di seluruh dunia, boleh subscribe pada channel Prof Tau. Admin juga sangat suka dengan cara penyampaian channel ini yang sangat santai dan mudah difaham. Antara video menarik pada channel Prof Tau adalah 5 tempat pelik graviti bumi tidak berfungsi dan air yang memancut melawan arah permukaan. Apa yang lebih unik? Pengunjung di situ juga dapat berdiri secara condong yang mana tak dapat dilakukan sebelum ini. Jom tekan link di bawah untuk subscribe pada channel Prof Tau.